هذه النية لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم بالخير. ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم بالخير. ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم بالخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Pertama dan selamanya kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin dan juga limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat sama-sama kita menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran yang diperuntukkan ataupun yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kebaikan dan menghasilkan apa-apa yang kita pelajari, apa-apa yang kita dengar, supaya benda tu tak jadi hujah atas kita. Hujah macam mana? Dia duk soal kita. Dulu mengaji tapi tak beramai. Dulu dengar tapi tak buat. Dulu faham tapi tangguh daripada buat. Contoh, kita tak mau yang tu lah. Kemudian salah satu daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah menyedari segala kurniaan yang kita kecapi daripada mula sampai kepada hari ini. Kesemua tu daripada Allah semata-mata. Sedang dan tahu tu benda yang berbeza. Adakala pada saat ini kita hanya tahu, kata semua benda Allah Ta'ala kurnia, yang tu hanya tahu. Adapun perkara yang kedua ialah sedar. Sedar ni benda yang kita rasa dengan perasaan hati kita bahawa boleh duduk pada saat ini ni Allah Ta'ala bagi. Orang lain tak boleh duduk. Orang lain sakit di rumah, contoh sakit di hospital, tak boleh mai oleh kerana sebab-sebab yang tertentu. Kita boleh mai kerana sedar dalam hati kita benda tu memang Allah Ta'ala bagi sungguh kat aku pada hari ini. Sedar tu dengan cara macam mana? Cara dia kita terjemahkan dalam gerak-geri tindakan perbuatan kita selari dengan syarak, selari dengan perintah Allah dan Rasulullah. Baru kita jadi orang yang sedar ataupun mempunyai kesedaran. Merasa jauh meja ni pula. Baik, habis tentu. Jadi sambung pengajian kita. Siapa tanda? Saya tanda juga, tapi berlambak tanda. Muka surat 8 lah. 9. Tanda tak?
Apa semua tahu kita ni? Kalau 8 ke 9? Kalau 8 tu fasal yang kedua. Nak mula tahun tu kan, nak mula atas sikit kan? Tak ada? Ada tanda tak? Allah. Telinga. Okey. Muka surat 8 fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Telinga ni hak yang mok-mok tuk-tuk kita duk tarik dulu ni. Telinga tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Jadi cerita dulu ni adalah cerita tentang fasal yang pertama berkenaan tentang mata. Mata, telinga yang lain tu adalah salah satu daripada anggota yang 7. Anggota tu pula anggota yang zahir. Jadi sebelum kita nak masuk pada telinga, kita kata secara ringkas, mata kita tahu dah benda yang sepatutnya kita buat, benda yang sepatutnya kita tinggal. Pasal kita akan guna nikmat mata dalam syurga nanti untuk apa? Untuk melihat keindahan syurga, untuk melihat zat Allah Ta'ala dalam syurga. Tapi bila mana kita guna mata ke dalam guna mata masa dunia ni kepada benda yang dilarang oleh Allah, maka benda tu telah dicemari. Kita mencemarkan pemberian Allah Ta'ala yang sepatutnya diguna dan dijaga. Nak guna tu masa akan datang, dijaga pada masa sekarang, supaya hasil benda yang kita nak tengok nanti. Ni nak masuk tentang telinga pula. Pengarang kata, ketahui olehmu, kena ambil faham bagi orang yang belajar dan orang yang menjalani mata hatinya kepada Allah. Orang tu kena tahu apa? Telinga itu menjadikan dia telinga. Siapa buat? Oleh Allah Ta'ala. Allah buat telinga bagi engkau. Bagi engkau lah. Kalau binatang, cara binatang. Kalau kita, cara kita yang manusia. Jadi telinga hak Tuhan buat ni, hak mana telinga? Semua tahu lah. Ni daun telinga ni, daun telinga. Pasal apa yang Tuhan buat telinga? Kerana beberapa faedah yang bangsa dunia. Faedah ialah beberapa kegunaan yang bangsa dunia dan beberapa faedah kegunaan yang bangsa akhirat. Jadi nak boleh hasil, kita kata mata Tuhan buat faedah dia, telinga, tangan, mulut, semua tu ada faedah. Macam mana kita nak tahu kata setiap benda hak Tuhan buat tu ada faedah? Hak tu yang kena rajin apa? Kena rajin fikir. Kena rajin fikir supaya semua benda hak Tuhan bagi ni ada faedah guna dia. Jadi kita tak guna tak tentu hala. Jadi kena fikir, baru boleh hasil faedah. Maka setengah daripada segala faedahnya, setengah lah, berlambak lagi. Cuma pengarang sebut sikit lah, setengah, berlambak. Daripada segala faedahnya, faedah telinga yang bangsa dunia. Ambil hak dunia dulu. Apa dia? Bersedap-sedap dengan yang didengar. Bersedap ni makna berseronok dengan yang didengar. Jadi kita faham, habis orang buta dapat tak nikmat? Orang buta pula, orang pekak dapat tak nikmat ni? Bersedap-sedap ni
Tak dapat. Pasal apa tak dapat? Dia apa ada telinga ke? Ha? Pasal apa tak dengar? Kalau ngaji tauhid dia kata apa? Sifat pendengar Tuhan tak bubuh di telinga dia. Telinga tu ada, semua ada telinga. Bahkan dia lebih cantik telinga daripada kita. Jadi daun telinga ni ada, tapi bukan kata telinga ni ada terus dia dengar. Tak, pasal Allah bubuh satu sifat, nama dia sifat pendengar dalam lubang telinga kita tu. Tuhan bubuh. Maka dengan sebab ada sifat pendengar, maka kita dapat dengar segala benda yang seronok, yang kita rasa nak dengar, kita rasa seronok. Hak tu. Sebab tu yang dikehendaki telinga ni ialah sifat pendengar. Makna mendengar akan lafaz ataupun perkataan yang tu. Adapun diri telinga ni tak ada faedah apa, bukan ada buat apa. Bukan faedah yang sebenar. Hak yang sebenar tu dapat mendengar tu hak itu. Hak tu yang dipersoalkan nanti. Kita dengar apa selama kita hidup? Macam pada hari ni, alhamdulillah lah, dengar tentang pengajian dan sebagainya. Jadi berseronok, bersedap-sedap dengan yang didengar. Dengar lagu ke? Tu bangsa dunia lah tu. Dengar lagu. Ada kala lagu boleh mengingatkan kita pada Allah. Ada, bukan semua tak ada. Lagu dulu. Saya tak pernah nyanyi, tapi tajuk tu tahulah. Lagu Dhamma Sutra, kumpulan Dhamma Sutra. Dia tahu tajuk lagu Asyik. Lagu dia tu saya pun dengar orang kata lah lagu tu sedap, balik buka lah. Bila balik buka, nak lena buat tu dulu. Buat tu pergi dengar. Pasal dia ungkapan setiap kata-kata dia tu agak kita jadi terseronok nak dengar. Apa dia? Dia kata setelah aku mendengar, setelah aku mendapat kalimah itu, maka aku takkan pernah nak azam nak tinggal. Aku takkan pernah tinggal. Jadi apa makna kalimah? Kalimah yang kita sebut, apa dia? Kalimah thayyibah tu. Kita faham masing-masing lah. Setengah orang dengar, dia faham kok lain, ikut dia lah. Jadi kita faham tu, faham cara kita lah. Jadi sebelum dia dapat faham kalimah, kita mengaji tauhid, kita mengaji tasawuf, dah mengaji, lepas tu kita dah faham benda yang kita sebut tu apa kita dapat. Lepas tu kita nak tinggal lagi tak? Benda hak kita faham, benda hak kita dengar sedap, benda hak kita buat rasa nikmat, nak tinggal tak? Takkan tinggalnya. Pasal kalimah yang disebut, yang diucap berserta dengan kefahaman menyebabkan dia rasa satu feel yang tak dapat nak cerita. Siapa rasa, dia rasa. Jadi benda tu dia kata kalimah yang aku dapat, aku takkan pernah azam nak tinggal. Memang aku tak tinggal dah, kata dia lah. Lagu tu. Jadi seronok dengar. Seronok lah. Pasal sound elok lagi. Kalau sound tak elok, tak mau dengar pula. Nak dengar apa? Nak buka kuat, orang kacau. Hang dah tak dengar, buka speaker pula kuat. Orang jadi marah dengan kita. Tak seronok lah, pasal nikmat dengar tu tak dapat kat kita dah. Dan menyampaikan, setengah daripada bangsa dunia menyampaikan ia telinga kepada mempahamkan segala perkataan yang didengar. Menyampaikan makna boleh dengar, telinga boleh dengar kepada mengerti segala perkataan yang didengar. Jadi dah dengar tu nikmat dah boleh dapat nikmat dengar tu, boleh pula kita faham benda apa hak kita dengar. Setengah orang cakap BI kita faham, hak kita tak faham BI lah. BI orang cakap perempuan bila dengar punya syak kali tanya buat apa tu, kau bak hang punya panjang menjela tu, aku tak faham. Nikmat tak boleh dapat. Jadi kalau orang dapat jenis dapat dengar satu, dapat faham pula, itu nikmat. Bila dah bertambah nikmat, jangan rasa selesa pula pasal ditanya pula nikmat tu. Macam kita faham lah,
Kita faham berkenaan tentang kalimah thayyibah, banyak kita kena sebut, banyak kena menari di atas lidah kita. Maknanya kena sentiasa, kena basah lidah kita dengan sebut la ilaha illallah banyak-banyak. Kita tahu tak? Kita dengar hari ni. Jangan menafikan perkataan saya. Semua berkat dengar saya kata tadi. Dengar. Faham tak? Tak apa nak faham. Pasal tak mau buat. Kalau dia nak buat, benda tak cerita lagi dia nak buat dah. Pasal benda nak buat. Jadi benda hak kita dengar tu, kita kena faham, kita kena buat. Pasal benda tu akan ditanya nanti. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian benda yang lagi akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Tuhan bagi. Nikmat dengar. Tu. Sebab tu yang kita kena hak yang saya bab tadi, hak awal tadi, mempunyai sifat kesedaran setelah mengetahui itu amat penting. Pasal benda yang kita sedar itu akan membawa kita ke hala mana. Kalau sedar, maka kita akan bawa ke hala iman. Kalau diri kita penuh dengan iman, ada ilmu pengetahuan. Kalau tak ada iman, tak ada pengetahuan, dia akan hala pitang lain. Pasal dia sedar benda tu ke arah lain. Jadi diri seseorang itu mempunyai kesedaran masing-masing. Habis. Disebut dua lah, belambak lagi bangsa dunia ni, belambak. Dengar leteran isteri sebahagiannya macam itulah. Tengok lu. Dengar apa? Orang perempuan meletiak sebahagiannya. Dengar burung duk berlawan bunyi, tu sebahagian dapat dengar seronok. Kita dengar biasa, tapi tu hak yang main burung ni dengar tu dia kata, awak lain apa? Kemarin main aku lagu tu juga bunyi. Hari ni pun bunyi dia juga. Dia kata lain. Kemarin dia demam, hari ni dia sedap. Hari ni dia bunyi syok. Pasal apa tu? Pasal nikmat Tuhan bagi tu kawan tu lain. Dia faham tu lain. Tu. Sebab tu yang nikmat Tuhan bagi tu akan ditanya lain-lain orang. Ikut kadar nikmat yang Tuhan bagi. Dan setengah daripada segala faedah dunia yang bangsa akhirat. Hak tadi dunia, ni akhirat pula, negeri yang kekal abadi. Itu ialah mendengar ia telinga akan Quran. Kita dengar Quran. Hak tu bangsa akhirat. Bangsa akhirat. Dipanggil yang ni dipanggil aridi, baru datang. Kalau kita dengar muzik, kalau dengar orang bercakap bab agama dan benda tu ada kesan pada kita. Kesan apa? Boleh beramal lagi sakan, nak tinggal dosa, nak taubat. Yang tu pun dikira akhirat juga. Dipanggil aridi. Dipanggil aridi, berhukum yang baru datang. Diri benda tu hukum tu lain, tapi bila kita dapat, kita olah benda tu, membawa kepada akhirat. Sekalipun benda tu dunia. Contoh kita kata benda dunia apa dia? Dunia ni kita faham ialah sesuatu benda, perkara yang tidak mendatangkan manfaat selepas kita mati. Nama dia dunia. Tu takrif dia. Perkara ataupun perbuatan ke benda ke yang tidak mendatangkan manfaat selepas kita mati, tu nama dunia. Adapun akhirat ialah perkara yang mendatangkan manfaat, membawa manfaat kepada kita lepas pada kita mati, nama dia akhirat. Tu beza dah, senang. Tidakkah kita kata mengaji tasawuf nak suruh tinggal dunia? Letih lagu tu. Duduk tang mana pun dunia, pasal kita duduk dalam dunia, tak boleh tinggal. Lepas tu nak macam mana nak jadi dunia hak kita buat hari ni kebiasaan dunia, nak olah jadi akhirat. Macam mana? Kita buat benda tu, kita faham ada tak habuan aku lepas mati esok? Kalau ada, nama akhirat. Sekalipun dunia. Yang tu je. Jadi ni, telinga ni dunia. Sifat pendengar tu Tuhan bagi dalam dunia. Kita guna telinga ni ke arah akhirat. Dengar nasihat agama. Sebahagiannya ialah mendengar akan Quran, akan bacaan Quran. Quran boleh dengar tak? Tak boleh. Ambil Quran seketul ibu ni. Dengar tak? Tak dengar. Bacaan Quran tu dibaca oleh seseorang, maka kita boleh dengar. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Tu Quran tu dengar tak? Dengar.
Tuhan kata apa Tuhan? Berpegang teguhlah dengan tali Allah, wala tafarraqu, jangan cari jalan supaya nak pecah belah. Jadi kita faham lah tu. Faham lah, tapi duk buat juga. Nak berkelahi juga. Nak satu tu bila sesuai dengan nafsu. Kalau tak sesuai, dia kira nak kelahi ya. Habis. Dan mendengar akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi kita rajin dengar jugalah. Maknanya dalam rumah itu akan mendapat isi rumah keberkatan bila dalam rumah tu ada bacaan Quran dalam tu dan juga bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rumah tu jadi berkat. Tu cara dia. Berkat macam mana nak tahu berkat? Orang mai tak berhenti, orang tak berhenti letih juga. Orang mai tu jadi tak putih-putih. Sehari setiap hari ada orang, tapi tak biasa tak ada orang lah. Sedia-sedia ada orang. Tu berkat tu rumah dia. Ni rumah ni orang tak mau pi, berantu. Padahal orang soleh belakang dalam tu. Macam apa orang mengaji pun rajin dalam tu. Tapi orang tak mau pi. Pasal apa? Pasal berkat tak ada. Berkat tak ada. Jadi kita nak ambil berkat tu lah. Seronok ya. Rumah tak ada apa pun, masuk tenang ya. Itu berkat lah. Jadi kita guna telinga untuk dengar hadis Nabi supaya diri kita ni ada keberkatan yang Allah Ta'ala bagi kat kita dengan sebab guna seketui ni ya. Guna sepasang telinga ni ya dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagiannya Nabi kata, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kamu bila kamu kasih diri orang lain melebihi aku. Tak sempurna iman dia. Iman tu ada tapi tak sempurna. Sebab tu kita kena kalih kasih pada Nabi itu lebih pada orang lain, lebih pada mak ayah, lebih pada anak pinak, lebih pada orang ramai. Nabi itu diutamakan. Tu hadis Nabi tu dengarlah, dengar. Nak kena buat lah, insya-Allah lah nak kena buat lah. Benda ni payah, payah. Dan mendengar ia akan segala ilmu yang memberi manfaat. Ni ilmu macam ni lah. Ilmu yang boleh kita kata menjadi sebab untuk merubah kelakuan yang kurang baik kepada yang baik. Ilmu yang dapat mengesahkan keimanan kita kepada Allah. Ilmu yang dapat mengesahkan segala kerja buat amaliyah zahiriah kita, iaitulah ilmu fiqh, mengesahkan keimanan, ilmu tauhid, menjaga pahala amalan supaya tidak terbatal, ilmu tasawuf. Jadi benda tu ilmu yang memberi guna dan lain-lain lagi lah. Ilmu yang memberi guna. Ditulis bawah, jauh sangat. Memberi guna, mengeluarkan ilmu yang tidak memberi manfaat. Apa dia? Bila sebut segala yang memberi manfaat, ilmu tak manfaat terkeluar lah. Jadi kita dengar ilmu yang tak bermanfaat. Apa dia? Belambak lah. Jenis ilmu kita kata apa? Benda-benda yang boleh menyihatkan tubuh badan. Itu sebahagian daripada tak bermanfaat lah. Contoh, kita kata benda ni, amalan ni kalau hang baca, hang jadi debe, jadi apa? Jadi something, ataupun jadi taklud, jadi kebai. Contohnya, ilmu tu memberi guna tak memberi guna apa pun. Sebab apa? Kalau dapat ilmu tu, lagi berasa diri kita sempurna, sedangkan diri kita ni serba kekurangan, memerlukan segala benda kurniaan daripada Allah, izin Allah. Kalau dia tak bagi, tak boleh buat. Tu benda tu dikira ilmu yang tak memberi manfaat. Dulu pun saya pun apa? Duk geluk juga ilmu ni. Satu orang tua di Bukit Minyak, umur 81. Dia punya tahap badan dia boroi, tapi boleh pumping. Pumping, saya pumping pun ketak tangan, dia tak ketak tangan. Pumping bukan lagu tu, pumping tu. Tangan lagu tu. Kata Pak Lum ramai apa ni? Kata ada lah. Kalau hang mau boleh aku nak bagi. Orang kata mau.
Dia beramai, dia kata bukan payah. Dia kata lepas makan, ni sebahagian lah. Lepas makan, dia kata hak yang tangan basuhan hak awal tu, dia kata kita gosok ke tu. Habis tu kita gosok, jangan lap dengan apa-apa lagi. Gosok tu, ambil kot ni. Tu memberi guna pada kita tak? Oh, berasa kumah berasa tahanlah sok. Cubit ni tak masuk kulit dia. Dia buat ke tu, kita cubit tak masuk, kita tarik masuk ni, ada ni. Dia tak ada. Umur apa? 81. Oh, kata padah Pak Long. Memang kuat sungguh. Lepas tu dia kata beramai hak lain pula, dia kata baca, tapi orang tua dulu besar dengar kalimah ni. Pada besar-besar kalau duk cempok lah. Dia panggil kad 40, saya dengar kad 40. Tak bisa. Alif batas sampai kad ada. Kad 40 tak biasa. Kad 40 ni untuk kita kata beramai untuk dunia ni. Hak tu tak ada manfaat apa. Pasal apa? Perasa jadi kemah lagi. Dia kata kalau kena orang sekali, kita baca kena orang sekali, boleh jadi kalau benda tu ada kandungan dalam perut, guguk benda tu. Nak abang kata sekali tepuk lah, habis. Besar. Bunyi macam mantra ni, kafa karab burakam yakfi kawakifatan kifkafuha kakamaini kanumun kalikan takir karra karir kaifi kabidin tuhki musakkasakatan kalak lakal kalaka. Boleh baca? Hak tu kat 40. Tapi tak beramai dah. Pasal tak ada manfaat apa. Tapi orang tua tu ada lagi lah. Tu. Hak tu kena tinggal. Tak tinggal seronok. Buat pula jadi. Buat pula jadi pula. Tembok kat jauh pelantin. Oh, seronok syok. Benda tu ada manfaat, tak ada manfaat apa, rugi. Pasal leka dengan tu nak buat yang lain pun tak ada dah. Lupa Allah Ta'ala. Nampak dia reda yang beramai boleh buat. Lupa Allah Ta'ala, Allah tak terpisah. Pasal boleh buat ni sebab aku beramai banyak-banyak, kena dengan jumlah dia apa semua, jadi elok. Tu tak manfaat lah, tak ingat pada Allah habis. Dan kerana banyak ini segala faedah, adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Jadi kita tengok lebih antara sifat pelihat pada mata dengan sifat pendengar pada telinga, yang mana lebih baik, yang mana lebih banyak faedah. Pengarang kata lebih afdal sifat pendengar ataupun lebih afdal telinga daripada pelihat yang ada di mata. Afdal ni dari segi agama. Dari segi agama lah. Segi dunia ni tak tahulah, tak kira lah. Kita nak tang agama tu lebih pada orang yang ada sifat pendengar tu. Jadi kita banding tengok. Hari ni kita kata ada seorang buta dengan seorang dia buta. Lepas tu dia buta, dia dengar. Celek dia pekak. Hak ni celek tapi pekak. Kawan ni buta, dia hafal Quran, duk hafal, duk baca di mulut, mata tak ada tengok Quran dah. Kawan ni pula, dia boleh dengar tapi dia boleh tengok tapi tak boleh dengar. Rugi tengok Quran. Maknanya setiap benda hak Tuhan yang kata dari segi agama tu lebih pada telinga lagi. Dia kata apa? Kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia. Kita faham, dia kata alasan dia yang kata lebih pendengar daripada pelihat, kerana pelihat ini banyak kepada bangsa dunia, dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Dia pikir tu. Makna hak banyak boleh tengok ni, tengok dunia banyak. Tengok keindahan dunia. Telinga dia tak dengar keindahan dunia. Kereta lalu dia tengok, menarik, rasa nak teringin nak beli, tapi tak ada kemampuan. Lepas tu pula dah tak mampu, dengki ke orang pasal nak tengok, nak hasil juga kawan tu boleh. Pasal apa dia boleh, dengki ke orang. Hak yang buta, dia ada dengar saja. Dia dengar kata fiung, dia kata lawa tak lawa, tak kata tu, dia tak fikir dah tu. Dia tak fikir dah dengki ke orang dah, dia tak fikir dah. Dia fikir lebih kepada
aku nak buat apa ni. Dengar orang kata ni, kena beramai nah. Oh, dia pulung beramai, dia tak fikir apa dah. Jadi hati tu lebih tertumpu pada apa yang dia faham, apa yang dia dengar. Kalau kita tengok maksiat banyak, jadi segala khayalan yang kita tengok sebelum ni akan mai lintas pada benak fikiran kita. Pejam mata pun dia mai lagi. Adapun orang hak yang jenis pekak tadi, hak yang buta, tapi dia ada sifat pendengar, untung dia tak bisa tengok, contohnya tak bisa tengok benda-benda yang dosa, bawa pada dosa. Dia dengar saja, ingat, tumpu betul-betul. Sebab itulah kita kata tak boleh kita hukum bila sembahyang nak khusyuk tengok tempat sujud. Bukan semua orang. Sebab tu tak boleh ikut pada diri orang tu. Kadang-kadang dia sembahyang tengok tempat sujud, lagi khusyuk tu habuan dia. Setengah orang pejam mata, dia berasa seronok, tak tahu bagi salam dah kan. Yang tu bukan seronok, tu lena. Tak tahu lah, tak ada baca apa senyap. Jadi sempurna kerja buat dia tu. Pasal apa? Pasal terkadang, kata ulama, terkadang bila pejam mata yang luar, dalam hati, mata hati dia terbuka. Kadang-kadang setengah orang pula dia celak mata, celak yang ni, yang tu lagi sakan. Yang kita ni kadang-kadang celak yang ni, tenggelam yang ni. Kadang-kadang pejam yang ni, celak yang ni. Kita nak hak mana? Yang penting celak mana pun tak apa, khusyuk tu penting. Yang tu kita tu yang kita kata tak boleh kita kata hang tengok tangling. Tapi tak ada lagi orang kata aku sembahyang aku tengok apa jalan raya aku dia khusyuk. Aku sembahyang cermin tu hitam, lepas tak nampak aku nampak depa luar. Oh dia ni motor baru pula. Dia ni pergi mana capik ni. Tak ada orang kata lagi lah selama aku sembahyang aku celak mata, aku tengok luar, aku khusyuk ingat Tuhan. Tak tahulah. Tak jumpa lagi lah. Kalau jumpa boleh menuntut kat dia. Tu nak bang kata faedah dunia tu lebih kepada yang ada sifat pelihat, faedah yang banyak akhirat lebih pada orang yang ada sifat pendengar tu. Kita ada dua-dua tak? Kita ada dua-dua. Manfaat tu lebih besar. Jadi kita guna tekoh nak buat baik, jangan tengok banyak sangat. Pejam lebih sikit ataupun tunduk banyak sikit. Pasal kita nak berat bila hak dengar baik tu sakan dok buat, kurang tengok. Hak tu kita kena gunalah. Kita guna handle lah. Masa-masa kita nak tengok perlu tengok, kita tengoklah. Habis. Dan kerana itu mendapat dengan makna faham engkau akan yang buta, akan orang yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Lebih sempurna daripada yang tuli sebab diukur daripada bangsa akhirat tu banyak dia dapat buat. Kita bukan tengok pada ukuran dia dari segi dunia. Pasal apa? Pasal bab dunia ukur kurang tak apa. Mereka ni makan banyak, aku nak makan banyak juga Hak tu dunia. Baik pi makan banyak makan aku tak makan pasal penyakit banyak, makan banyak ni. Punca penyakit di perut. Bila sumbat macam-macam, penyakit berhimpun di sini. Lepas tu macam-macam penyakit. Hak tu dunia lantak api. Tapi bab akhirat, dia ni kiam mulai. Dia ni baca Quran 2 juzuk ni. Aku tahu kena pulun baca sekali khatam terus sehari lah. Contoh. Hak tu yang kata akhirat tu kena ukur, memang kena bagi lebih lagi. Kena bagi lebih. Macam beratok nak sembahyang pun beratok, nak bakso, nak ambil makan pun beratok. Tapi time makan main lambat belakang lah. Aku pun tak makan 2 hari dah ni beratok ni. Tak bagi kat orang dah. Tu dunia patutnya sila. Time kita luk habis. Lepas tu riau. Riau. Apa tuan Bang Nuri buat sikit lauk. Buat sikit apa hang bagi kat orang lain dulu. Tu. Tapi bab akhirat nak bakso ke, nak mengaji ke, nak buat apa ke, pi dulu lah, sila dulu. Pi dulu. Saya kukuk belakang. Tu bab akhirat. Jadi pasal apa tu? Pasal tak nampak ganjaran tu.
Kalau ganjaran pahala duduk depan, sah depan, mayang depan tu, oi pakat berebut ah, bertumbuk tempat ah, aku duduk dululah, aku main dulu. Benda dia tak nampak. Tu yang kita tadi ni. Kita dengar benda yang baik, maka dengan sebab itu iman makin bertambah. Kadang-kadang bukan je kita tengok boleh bertambah iman. Kita tengok tak? Tengok laut tak ada tepian, tengok langit tak ada tiang. Dalam masa 20 tahun dah tengok, berapa saat kita tengok tu dapat tambah keyakinan kita. Tu jenis ada pelihat. Adapun orang hak buta ni, dia tengok apa, dia dengar orang habaq ni celek tu dia buta, tapi dia dengar. Dia kata langit tak ada tiang sebab Allah Ta'ala, ya Allah kuasa sungguh. Aku lalu dalam rumah ni beratus tiang sedia. Nak abang kata rumah sekecil ni pun perlu pada tiang, beratus yang nu, beratus yang ni. Ni Allah Ta'ala buat langit tak ada tiang. Allah kuasanya. Pup naik dah tu dah. Tu. Sedar tu bertambah lalu. Dia bukan nak ingkar dah, pasal dia tak nampak nak ingkar apa, cerita apa semua terima. Abang warna merah ni. Ya tak apa, merah tak apa, hitam tak apa. Bagiku semua ada color. Pasal dia memang tak nampak dah. Tu. Mana lebih pada telinga lah. Betul ya. Dan bermula mensyukurkan. Ni perkara apa ni? Bahasa panjang ni. Pasal saya seorang kot kan ni. 10 suku. Lalu pitang lain sejam-sejam lah. Tu pun tak sampai. Agak tek berhenti. Kali tak ada tek. Lagi agak cemuis lagi, ketuk lah kerusi tu. Buat bunyi kerusi sikit, cerek buat nak lari tu, saya berhenti awal. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu. Dah kita tahu dah bangsa akhirat, kita tahu dah bangsa dunia tu apa dia, faedah dia, maka tugas kita pula mensyukurkan. Hak tadi saya abang tadi. Syukur tu apa dia? Menyedari kurniaan sifat pendengar tu Tuhan bagi. Tu kena. Apa dia? Syukur tu memeliharanya telinga daripada mendengar yang dilarang. Macam dengan mata jugalah, dah tahu dah faedah dah tu, janganlah tengok benda yang haram. Bila ada faedah dunia dan bangsa akhirat dapat kita buat dunia, kita jadi akhirat, yang akhirat memang kekal akhirat, maka tak boleh buat dengar benda yang dilarang. Seperti apa? Suara-suara yang dilarang. Suara tu lebih umum daripada perkataan. Dengar apa? Kalau orang bujang, dengar orang perempuan orang perempuan, orang jenis mendayu-dayu. Sebab tu apa? Ni pun cerita pada pengalaman orang. Saya tak biasa pergi. Di mana? Di Yaman lah. Perempuan di Yaman, kalau kawan suami main di rumah, Assalamualaikum. Pergi dah pergi. Contoh, yang lelaki tak ada, tinggal bini di rumah. Bini kata apa? Tolong, bini tak ada. Lagu tu kaedah dia supaya apa? Supaya yang kawan lelaki tu tak menyembang lama tang tu. Punya cengeng bini dia. Tanya sepatah-sepatah. Lepas tu suara macam jantan ni pun. Conggik buang tak pergi dah rumah tu. Lagu tu. Ni kita ada. Pergi dah pergi. Bang pergi tak ada pergi mana tak tahu. Dia tak abang apa pun. Ni tapi dia suruhlah sembang-sembang terus sementara dia tak balik lagi. Tu kita yang dengar ni pun baru mati bini. Kita cantik juga ni, peluang. Payah lah, dah ubat tak? Dah ubat. Kalau tak buat alhamdulillah lah, bosak. Makna solehah kita. Solehah. Macam itulah, jangan kita jadi apa?
Cepat-cepat tak apa. PI tak ada. Pasal hang tanya PI lah. Aku nak bang apa? PI nak PI? Tak ada. Lepas tu dia kata, tanya sepatah-sepatah, biar aku belah orang. Tu. Pula hak yang kita duk dengar, dengar hak benda lerang lah. Dengar apa? Dengar lagu yang boleh menggelakkan hati. Dengar suara-suara yang boleh melalaikan daripada ingatan kita pada Allah Ta'ala. Pengarang buat contoh seperti mengumpat. Duk mengumpat. Kita bukan pergi lari, kita pergi cari grup mana hak sembang best lagi. Yang ni duduk juga, tak sembang tak siok langsung. Sembang pasal rumah, sembang pasal kebun. Aku kebun pun tak ada, rumah pun sebiji tu lah. Sembang nama tu tak habis tak apa lah, dah cari dulu. Pergi kelompok nombor 2 sembang pula pasal orang. Dia kata yang ni baru sembang. Yang ni baru dia. Adalah model aku nak masuk ni aku sembang rumah. Aku duit tak ada, apa tanah tak ada, nak buat apa lagi? Tak menyembang lah. Ini baru sembang. Hang nak tahu tak? Dia tepuk meja satu. Kawan ni mengumpat. Kita pun pergi tumpang dengan kena lari. Kena lari. Jangan duk tunggu tang tu lah kalau kita dah faham. Tapi tak boleh. Tengah seronok nak tinggal apa? Satgi tinggal dia kata, "Amboi, mengaji lah ni, nak sembang kami pun tak mau dah. Awak kami ni mengotok ke? Awak kami ni sembang apa kami ni banyak dosa ke?" Dah duduk terus pasal apa? Tak tahan hak tu. Tu daripada siapa? Syaitan iblis dah tu. Dia melalui dia supaya tarik kita duduk. Kita dah tahu dah ni. Bila kita tahu, kita akan diuji benda yang kita tahu. Bila macam tu, nak tengok sanggup buat dah atau tak sanggup. Pasal kita faham lah, bangsa akhirat lebih banyak daripada bangsa dunia. Kita alih hak ni guna pi bangsa dunia lebih banyak. Akhirat tu kurang, tutup pula. Tak mau dengar aku memang perut sembang pasal Tuhan ni. Hak nu sikit Allah Ta'ala, yang ni sikit dosa, yang ni sikit kifarah, aku rimah tutup telinga. Padahal tu nasihat bangsa akhirat supaya kita lebih baik. Dan mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu ni orang yang duk cerita bukan mengadu main ni. Aku nak sembang sikit lah, aku tak cerita pun masalah. Aku ni duk perang seorang-seorang. Tu mengadu masalah lain tu tak apa. Dia mengadu ni macam mana? Dipanggil mengadu domba. Mengadu domba. Tu tak boleh. Tak masuk syurga orang yang mengadu domba ni, tak masuk syurga. Tak masuk syurga dengan sebab masuk lewat. Orang dah masuk berpuluh tahun dah, beribu tahun dah. Kita baru selesai dosa nak kena kikis, nak kena bakar dosa, baru satu kes. Orang lain masuk dah terima nikmat berlambak-lambak dah. Surga hari demi hari, masa demi masa dapat dah. Kita baru nak kuih cari nak masuk pintu surga. Lambatlah orang mengadu, dan orang yang jenis ada sifat takabur lambat masuk surga. Dan segala perkataan yang tiada baik seperti bid'ah. Bid'ah ni apa? Bid'ah mazmumah, iaitulah mengaji ilmu sihir atau pengajian sesat. Yang tu lah kita duk dengar seronok. Mengaji mantra-mantra seronok dengan yang tu pun tak boleh juga. Yang tiada baik. Duk cerita aib orang berlemak-lambak, kita pun pergi dengar. Dulu Tok Guru kata, almarhum lah, dia kata bagi orang yang mampu tak apalah, tegaklah tu, hampa duk ngumpat apa ni. Tu yang kuat tu. Hampa jangan ngumpat lah, hampa berdosa berlembak lah. Kalau kita rapat sungguh tak apalah, kata tu ni baru kenal, pergi duk taman orang, kita baru duk, kita pulau dah, duk tegak kita sangat. Teruk. Kita pun tak kuat benar sangat. Lepas tu buat macam mana? Tengah duduk kalik dengar tu, jom, tadi ada kawan main rumah, tak tahu sampai kedok lagi, handset pun tak bawa. Contoh, cunggik dulu pelan-pelan. Sakit perut ni, berasa tak sedap perut. Pilu kot. Tu
Itu cara sebahagian. Kalau tak kuatlah, saya tak ada lah tu, tengok pun tak, alasan pun tak, duduk lagi. Pasal baru sempoi ustaz ni, semua dengar duduk lah. Orang gebang muhung pun duduk, orang mengumpat pun duduk, semua duduk. Pasal apa? Nak ambil pengaruh baru seronok orang ramai. Ambil modal sama. Abang nak bercakap hari ni lah. Kalau tak bercampur tak tahu. Jadi kita kena tinggal lah benda tu. Benda yang haram, ngumpat tu haram, mengadu tu haram. Tak boleh. Lepas tu perkataan yang tidak baik tu seperti bid'ah. Mengaji ilmu sesat. Bid'ah ni benda yang diada-adakan. Itu kata bid'ah. Bid'ah mazmumah, bid'ah yang mahmudah. Bid'ah yang dipuji, bid'ah yang dikeji. Dan berbantah-bantah. Berbantah ni apa? Suka dengar orang bantah. Duk apa? Kita kata berdebat ke? Berdebat yang tak ada. Lepas berdebat apa dapat? Tak ada apa, seronok syok-syok. Yang tu tinggal bang. Kalau berdebat mendatangkan lagi bersih hati, kalau berdebat bertambah ilmu pengetahuan, lagi berdebat lagi duk kata rajin beramai, tak apalah. Ni lagi berdebat lagi kerah hati, tak mau pakai hak orang dah. Dia ni cara ni rupanya baru orang patah hujah dia. Macam ni kita pun beramai lagu tu lah, faham lagu tu, pergi dengar pula ayat-ayat yang boleh nak kepok orang, kita kepok. Tak ada faedah pun kepok tu. Kepok tu apa? Untuk kita kata dia tak main dengan dia tu bukan main, cakap sikit tak boleh buat apa, mereka menang kat dia, tak boleh. Kita nak yang tu. Pergi dengar pula buah-buah nak kepok orang ni. Tu tak boleh, tinggal bang. Tu maknanya suka dengar orang berbantah-bantah, suka dengar orang duk berdebat. Kalau pergi dengar orang lelaki bini duk bantah-bantah, apa tu juga? Apa tu? Benda tak elok, pergi dengar apa hal rumah tangga orang. Tapi setengah guru-guru di apa ni pengalaman Syekh lah, dia kata dulu duk berkhidmat dengan seorang guru dia di belah Mesir, orang Arab. Syekh ni orang Indonesia. Dia khidmat dengan Syekh, masuk rumah Syekh ni macam rumah dia. Pasal orang khidmat ni dia lain. Khidmat dengan macam duk mengaji ni dia lain. Khidmat macam mana tak gini hai buat ayang lah. Dia ambil buat ayak, buah-buah semua. Orang pan dia tak kacau. Bini Syekh, bini dia tak kacau. Hang buat ayak. Saya tinggal lagi. Tak kira main tak. Habis ni habis buat siram pokok bunga. Dia ajar tu, mengaji tak masuk. Dia kerja tu lah. Dia masuk rumah boleh, keluar rumah dia boleh. Satu hari tu, Syekh ni berkelahi dengan bini dia. Berkelahi. Pumpang. Kawan duduk ada. Syekh yang hak Indon duduk ada. Duduk tunggu. Aku nak tunggu ni baru berkelahi. Belah mangkit. Elok nak mangkit, saya kata, "Pi mana? Duduk. Hang tengok." Dia. Kita lagi tutup ke dah? Nak berkelahi. Tak gi main aku. Aku ada kerja lagi. Habis sembang kelahi dengan bini dia. Hak kawan dia. Makna di situ nak ajak satu benda lah bagi orang yang khidmat pada dia tu. Benda tu tak apa, satu pengajaran. Pasal dia rapid. Dia jadi khidmat tu lain. Jadi orang yang khidmat ni pun kita kata ilmu dia, amalan dia, segala benda hak dia buat tu lebih kadang-kadang lebih tinggi daripada orang mengaji ni. Ini pun cerita zaman dulu juga. Dia ni rajin khidmat, orang lain yang mengaji. Mengaji kitab Arab baca sakan-sakan. Kawan ni alif bata pun duk ulang 3-4 kali. Tapi khidmat dengan Tok Guru cukup rajin. Tok Guru masuk, susun kasut dia. Keluar lagi buka pintu kereta, sat lagi basuh kasut dia, basuh baju dia, jemuk baju, semua dia buat khidmat macam orang gaji betul-betul ya. Elok Tok Guru nak mati nazak tu, dia kata, "Tok Guru, saya nanti mati ni ataupun lepas pada ni siapa nak urus pondok ni, siapa nak ganti Tok Guru?" Tok Guru berhabak akan gantiku nanti. Dia ni siapa dia? Tu alif bata pun tak tahu. Apa pun tak tahu. Dia ganti aku esok. Nak abang kata tu. Orang khidmat ni dia lain. Kadang-kadang sifat yang ada di guru dah ada apa? Sifat tawaduk, sifat sabar, sifat pemurah, sifat cintakan kematian, tak mau kemegahan, zuhud apa semua. Sifat tu
dia boleh pindah pi pada diri kawan tu. Macam mana dilakukan oleh para sahabat. Nabi Allah tuangkan benda baik kepada Jibril. Jibril tuangkan pula kepada Nabi Muhammad. Nabi pula tuang pada sahabat-sahabat. Sebab tu sahabat-sahabat mereka orang yang luar biasa. Sebab tuangan ataupun benda yang dituang tu ada betul dalam diri Nabi, maka dapat kat mereka. Sebab tu kita kata kawan tengah marah ni, kita ada sebab perongoi. Sabak tak ada lagi. Kawan duk marah. Amboi hali sabak sama benda nak jadi. Sabak-sabak apa dia kata? Pasal yang pesan tu perongoi. Kita nak bagi ke sabak, kita pun tak ada nak sabak apa kawan tu. Lagi sakan. Cuba orang hak sabak ada ngah. Ali. Hak tu cukup lah. Pasal dia ada tu sampai curahan dia pada tu. Benda ni pengalaman dan juga ada orang cerita. Benda tu memang ada. Tak nanti payah. Sabar urut dada sikit lah. Sabar belakang sikit. Dan hak tengah berangin tu, astagfirullahalazim. Jadi habis cool. Pasal orang hak pi tu. Hak tu kadang-kadang hak tu je. Jadi sebelum pada kita nak bagi tu, kita kena check lah. Aku pun tak ada, baik pergi kat dia. Anak-anak apa nak tempit, nak menolong tu, baik pergi lah. Habuan aku pun dulu jadi gitu juga. Handuk biar lu ambil nikmat semua. Tak payah habang lagi lah. Pasal kita pun tak ada lagi sabang apa semua. Sebahagian betul lah. Kalau tak nak tegak bila nak abang lah. Kadang-kadang perlu juga. Pasal apa? Biar dia sedar. Sedar apa? Lepas aku tak patut. Hak tu tegak awal kita kena. Lah biar kena sendiri. Duk aku larang lagi, kena aku pula. Hang marah aku, berkeliling aku. Lah hang biar kena sendiri lah. Tengah marah semua boleh. Dia pasal paling kuat. Orang tu sengah dia marah, dia pasal paling kuat. Padahal habis lagi ni dia malu Allah. Kena pula marah tu benda hak silap faham. Aduh. Nak berjumpa tak mau dah. Tu. Baby kena sendiri. Dan seperti mendengar suara perempuan. Suara perempuan. Tadilah. Dan muda belia. Mendengar suara perempuan dan mendengar suara muda belia. Yang apa ni? Di sini saya tulis muda belia yang jantan. Muda belia. Ikutlah, kadang-kadang kita pun tak tahu. Setengah orang tu dia jadi apa? Jadi rayan, tahu rayan. Lali mamai boleh dengar seronok. Sedap lah, laki sembang aku rupanya. Dia ni cakap macam perempuan ni. Tak tengok laki. Pasal padan dengan rupa dia tu macam tina. Tapi cakap tu, ustaz. Nampak ustaz. Nak cerita ustaz kita tengok seronok. Syok layan, syok. Padahal benda tu kena habaq. Hang buat tu hang laki buat cara laki lah. Buat lembut-lembut pasal apa? Benda boleh kerah tak? Boleh. Pasal buat lembut. Kena habaq. Ni dak layan, seronok, buat tampak lagi. Tu jenis muda belia tu. Suara jenis tu dia kata kadang membawa pada lara, haram, tak tahulah, membawa pada lara lah. Jadi orang yang nak bersih ni dia tak mau hak lara-lara pun tak mau. Tu kita payah tu. Kita buat cara kita lah, takkan mana boleh. Jika ditakuti daripadanya, daripada mendengar akan fitnah dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan. Dengar benda muzik lah dia kata. Perkakas permainan ni muzik lah. Dengar muzik permainan yang diharamkan. Apa dia? Seperti serunai. Serunai ni haram. Permainan yang haram. Tak tahu lah. Kita tak tahu nak kata lah. Cuma kita baca macam ni dah. Nak hurai tak pandai. Tak kerti. Seperti serunai. Serunai macam mana? Serunai. Hak jenis seruling tak? Seruling. Sama. Serunai ni kita faham lah. Yang orang main genang silat tau. Panggil serunai. Hak jenis panjang, hak ujung dia sikit tu. Serunai. Hak seruling pun kedua seruling. Trenek tu. Trompet pun tiupan tu juga serupa tu lah. Jadi dulu mana ada trompet. Kan?
lah baru ada trompet. Trompet tu sekarang tu. Maknanya suara yang didengar tu melalui tiupan serunai sebahagian daripada itulah. Seperti serunai dia dapat satu je. Ada lagi serunai. Dan gendang. Gendang pun tak boleh. Gendang macam mana? Tunggu sahabat tu, gendang yang ada dua muka tak boleh. Kok ni kanan dah, kiri dah. Berum macam Hindu. Jenis tepuk-tepuk tu jadi nak melayang semua. Dia jadi ralik. Jadi terpukau. Macam kata-kata lah, orang hak silat ni dengar serunai pun dia ketak tangan lah. Dengar makan nasi ketak tangan. Dengar serunai perempuan dia ketak, dia nak main lah. Tu lah. Gendang pun sebab tu lah. Bergedik kaki tu. Umur apa dah? Umur 70. Tepuk nak pong perpam. Dia main jadi layang tu. Dan jangan engkau tertipu. Jangan engkau tertipu, terpengaruh. Terpengaruh dengan benda hak yang dimainkan tu. Disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar. Sebahagian kata haram permainan perkakah yang berbentuk serunai dan gendang. Kita ngaji ni haram. Lepas tu pengarang kata, nasihat dia, jangan engkau tertipu, jangan engkau terpedaya. Apa dia? Yang mengatakan, setengah orang kata awak tak boleh dengar pula. Hak tu kadang kita terpengaruh dengan hak yang kawan habang tak haram halal apa tu lah. Kita terpengaruh yang tu kata pesanan pengarang, jangan engkau tertipu. Disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu. Jangan pengaruhlah, jangan terpengaruh. Tunggu saya almarhum, dia kalau dengar orang muzik, dia tak pi kenuri lah, dia patah balik. Tambahlah ni bukan kata dia buh speaker nak makan, kena pula hak jenis kuat tu. Gerbum. Cawan pun gegak atas meja. Gerbum. Orang nak sembang punya tempit. Dalam makan lah, menyembang pun sakit tekak lah. Pasal nak orang tempit. Payahlah. Ni hadis Nabi kata ni. Yang ni yang kata pesanan kata jangan engkau tertipu, yang kata apa serunai gendang tu kata halal tu jangan tertipu. Nabi kata nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang anil ghibah, daripada mengumpat, wal istima' ilal ghibah, dan mendengar akan umpatan, wa anil ghina, dan nyanyian. Tak boleh. Wal istima' ilal ghina, dan mendengar akan lagu-lagu nyanyian. Nabi melarang. Larang. Pasal apa? Realiti dia lah. Kalau kita dengar nyanyi ni, awalnya tadi kita semayang elok, tiba-tiba bila dengar nyanyian selepas pada tu, kita semayang rasa kurang dah sedap. Jadi orang yang nak kepada kesedapan, kelezatan nak semayang buat ibadat, dia tak maulah benda-benda tu, menyebabkan nanti ni dia tak dapat dah kurniaan Tuhan yang jenis kelezatan, kenikmatan. Sebab tu lepas tinggal terus, lepas tinggal. Kena pula Nabi habaq tegah, Nabi larang daripada mendengar piano, gitar. Jadi yang bolehnya, tunggu saya kata, kompang lah. Kompang hak paling selamat. Dia muka satu, lepas tu dah tak ada apa-apa. Kedepung kerepak, nak seronok apa? Tak seronok lah hak tu lah. Bunyi tu lah, kerepak kedepung, hak tu ya. Gendang paling selamat. Tapi tak suka lala ni, tak seronok, dia kira seronok. Baca qasidah burdah, tak ada muzik, tak feel lah, tak feel. Bubuh lagu hak, bubuh hak muzik hak yang dilarang tu punya seronok lah. Takut tak sampai maksud. Maksud yang kita pergi dengar qasidah burdah tu nak dapat cinta Nabi, tapi
Takutnya bila dengar tu tak dapat Nabi, dengar kok muzik tu rayan, muzik tu tenggelam dengan puja-puja Nabi, hilang habis. Tak bawa pada ingat terus pada Nabi. Jadi tak boleh jugalah nak ukur semua benda tu, ikut pada diri masing-masing lah. Kerana perkataannya itu menyalahi ia perkataan akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh, Nabi pun larang, tak tadi hadis tu. Dia bercanggah dengan Quran dan hadis, tiba-tiba kita kata boleh pula. Itu yang kata tak boleh tu, jangan tertipu. Maka lazimkan olehmu. Lazim ni kena sungguh-sungguh kena tak boleh pisah Diri kita nak kena buat apa yang kita dapat tu, kita kena syukuri dengan cara lazimkan memelihara pendengar engkau daripada perkataan yang keji. Bila sebut lazim ni, dia habaq dah lazim awal-awal pasal apa? Nak tinggal benda keji ni, nak lari pada kelompok yang buat benda haram, kita pergi tumpang dengar, yang tu agak payah. Sebab tu dia kata lazim, kena kuat-kuat, kena jaga, kena usahalah. Dan yang sia-sia ni haram pun tak, halal pun tak. Jadi tak ada apa faedah. Tak ada faedah apa. Tunggu pun tak ada apa. Rugi masa aja. Nak tunggu kata boleh pahala, tak ada. Nak tunggu kata tak ada dosa. Rasa koman lah, biar aku buat hak ada pahala. Sebab kita kan mampu nak zikir patah dua, tapi duduk dengan kelompok yang sia-sia, tak berjalan tasbih. Walaupun melekat jari ni, tasbih apa? Digital, melekat. Tapi duduk dengan kelompok yang sia-sia, balik dengar, ini tak bergerak. Biar buat benda keluar sat kelompok tu, duduk kelompok seorang-seorang kita, dan juga buat 3. Daripada duduk tadi sejam, tak ada 3 pun tak dapat. Duduk 2 minit, dapat 3, dan nak hak mana? Pulang Kerana mereka yang menuntut dengan bersekutu, nak kepada berkongsi, ia mereka yang nak berkongsi itu dengan mereka yang berkata-kata. Kita yang dengar dipanggil orang yang berkongsi. Orang yang bercakap memang diri dia lah, keluar dari mulut dia memang sendiri. Kita pergi tumpang dengar. Kalau kita ni tak menjadi pendengar yang setia, dia tak cakap lah. Pasal apa cakap banyak sangat? Pasal kita duduk tunggu, duduk melarut depan dia, dia pun kata, aku cerita habis dah ni, duduk nganga lagi ni, aku nak cerita apa lagi? Cerita mohong pula, tukar pergi mohong pula. Pasal dia cerita, kita yang pergi dengar, bubuh telinga kita berkongsi dengan dia. Pada apa berkongsi tu? Pada dosa perkataan yang haram itu. Perkataan yang haram, mengumpat, mohong, mengadu domba itulah. Dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Hak ni hak payah. Wah-wah ni kalau lekat ke mampu, payah cerita nak kena buang. Sebab itulah baca macam-macam nak mayang tu pun. Annah lepas annah baca apa? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Baca pula yang tu. Sagi istighfar pula, banyak lambak-lambak. Pasal apa? Pasal duk ganggu dengan sia-sia hak tadi kita duk fikir tu. Dia cerita aku tu betul kan? Berlaku sungguh kan? Duk lak cerita aku tu. Tu keji yang sia-sia bercampur sekali. Bawa pergi nak takbir, nak sembahyang, nak zikir, baca Quran, ganggu habis. Tu kata was-was. Serabut dalam hati perut. Pening kepala, nak buang lagu mana tu. Tak boleh, payah dah. Payah. Sebab itulah kata-kata sebelum dia melekat, kita jangan duk hampir. Kalau duk hampiri dah lekat, payah dah. Payah. Macam kita kata semayang lah, semayang. Kawan tu semayang sampai kata takbir tak masuk-masuk, penat dia kata. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Imam rukuk dan boleh. Allah Akbar. Allah zalim. Kata dia baca apa? Fatihah pun tak dengar apa. Dengar zalim ni. Lepas tu hak yang maghrib pula, dia juga. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Penat Dia kata penat. Sandak di tiang. Melengur seorang-seorang dia. Tu. Pasal apa tu? Was-was. Sebab tu. Jadi orang was ni cara macam nak buat?
Kalau dia ambil sembahyang, contohlah dia ambil sembahyang seorang-seorang dia basuh, kita tengok habis dah. Ni basuh dah ayak, bukan hang sapu dengan tanah. Nak kena sebiji masuk tu. Ni ayak dah rata dah. Ni basah baju ni. Pergi kat dia. Muat. Tempik dia. Ha, baru syaitan lari keluar. Ha, tempik. Sekejap lagi dia kata hang tunggu sat. Hang tunggu sat. Tunggu hang lagi. Kita pun buat lambat mayang sunat beratus-ratus. Lepas tu duduk tunggu luar nak godam hang duk cekik aku lagi. Ha, habis tu. Dia tengah kata gitulah kena tempik kat dia. Tempik biar selerak syaitan kat dia. Tidak kan payah kat dia, kesian kat dia. Wallahu a'lam. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Seperti makanan, setengahnya memberi manfaat. Tak apa, nanti ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala ma fi 'ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.